Kepada semua penonton-penonton dan kepada yang datang hari ini, saya Muhammad Amir Zulfar daripada Sosialis Alternatif Malaysia bakal membentangkan satu topik iaitu sosialisme ataupun barbarisme. Sedikit perkenalan berkenaan organisasi. Saya daripada Sosialis Alternatif. Kami berkumpul setiap hari Sabtu di sini Nasi Kandar KL Express untuk membincangkan perspektif politik dan ekonomi lah, dan juga berkenaan ekonomi dan sosial politik negara. Oleh itu, hari ini saya akan bentangkan berkenaan sosialisme atau barbarisme, di mana saya akan bentangkan perspektif Asia Tenggara dari aspek ekonomi, sosial dan politik lah. Analisis perkembangan Asia Tenggara, seperti mana kita tahu bahawa penanda-penanda ekonomi untuk pada masa yang akan datang adalah cenderung kepada kegawatan dan krisis-krisis yang telah membentuk situasi sekarang daripada krisis ekonomi yang sebelumnya. Seperti mana laporan IMF melaporkan bahawa negara-negara maju akan menghadapi perkembangan ekonomi yang begitu perlahan, dan benda ini akan mempengaruhilah keadaan ekonomi di Asia Tenggara. Kini prospek ekonomi dunia dan situasi politik digambarkan dalam satu pilihan antara dua jalan lah, iaitu sama ada jalan ke arah sosialisme, solidariti antarabangsa, solidariti antara kelas pekerja tanpa mengira garisan bangsa dan negara bersatu dan membina satu sistem ekonomi yang lebih adil dan lebih berperi kemanusiaan, berbanding dengan barbarisme yang menurut Asian Development Bank, Bank Pembangunan Ekonomi Asia dan IMF, jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi yang dekad sebelumnya, secara keseluruhan perkembangan ekonomi menjadi semakin berudum. Dana monetari antarabangsa telah mengeluarkan bahawa ramalan lah untuk beberapa tahun akan datang semenjak selepas pandemik. 2 tahun kita mengalami krisis ekonomi akibat lockdown, akibat pandemik COVID-19, telah memberi petanda ataupun prospek bahawa keadaan ekonomi pada masa akan datang, terutamanya pada rantau Asia Tenggara, akan dipengaruhi dengan rantau-rantau yang lebih maju seperti China ataupun rantau Eropah, di mana mereka mengalami pembangunan ekonomi yang berudum yang akan mempengaruhi pembangunan ekonomi di Asia Tenggara. Dan sebagai contoh, seperti mana kita tahu, KPDNKK ataupun kadar dasar pengeluaran negara untuk Asia Tenggara kebanyakannya telah berudum sebanyak 6%, seperti mana negara Filipina, Indonesia dan Malaysia. Namun selepas 2 tahun pandemik, kita mengalami sedikit pertumbuhan ekonomi yang dalam fasa pemulihan, di mana pada tahun 2023, pada 3 bulan pertama kita mengalami pembangunan sebanyak 8.7%. Namun untuk 2 negara di Asia Tenggara iaitu Myanmar dan Thailand, mereka masih lagi tidak pulih daripada keadaan krisis ekonomi COVID-19 lah. Oleh itu, kita dapat ramal bahawa keadaan ekonomi sekarang dipengaruhi dengan situasi geopolitik dan perang dagang antara negara China dan Amerika Syarikat, dan Asia Tenggara dilihat sebagai satu rantau alternatif bagi industri pengeluaran dan perkilangan selain daripada China, disebabkan bahawa perang dagang tersebut telah menarik sebanyak amount yang signifikan pelaburan daripada Eropah dan Amerika Syarikat pergi ke Vietnam, pergi ke Malaysia, pergi ke Indonesia akibat perang dagang tersebut antara US dan China lah. Sebagai contoh, Singapura menerima pelaburan sebanyak 100 bilion Amerika Syarikat pada tahun 2021, manakala Indonesia menerima pelaburan sebanyak 43 bilion pada tahun 2022. Antara amount yang paling pecah rekod dalam sejarah Indonesia lah. Pembangunan ekonomi sebegini tidak memberikan harapan kepada kelas pekerja di Indonesia lah. Seperti mana yang kita tahu bahawa kebanyakan ekonomi negara kini didana melalui kadar hutang yang tinggi. Seperti mana kita lihat, IMF juga melaporkan bahawa kadar hutang kerajaan naik sebanyak 16.1% untuk negara-negara di Asia Tenggara, dan ini merupakan satu perkembangan yang signifikan lah, dan membawa persoalan pendirian ekonomi itu bahawa adakah mereka sustainable ataupun boleh dijalankan untuk pada masa panjang, dan menunjukkan bahawa situasi ini agak fragile ataupun agak mudah pecah ataupun mudah terdedah dengan krisis ekonomi luar negara. Di rantau ini
banyak bergantung kepada ekonomi yang orientasikan ataupun berpaksikan kepada ekspor. Dan ini boleh terdedah dengan kesan-kesan negatif seperti kenaikan kadar-kadar faedah bank-bank utama seperti di Amerika Syarikat, kenaikan kadar faedah dan kelembapan ekonomi dunia. Seperti mana kita tahu bahawa sekarang ini China tidak balik kepada fasa ekonomi sebelum pandemik, dan ini memberi kesan impak yang besar kepada Asia Tenggara secara umum. Kebanyakan ekonomi di Asia Tenggara masih lagi berorientasikan ataupun berpaksikan kepada aktiviti ekonomi agrikultur ataupun pertanian. Seperti mana pada masa-masa yang akan datang diramalkan bahawa krisis iklim akan mempengaruhi produksi pengeluaran agrikultur dan pertanian, seperti mana fenomena banjir, pemanasan global dan sebagainya boleh memberi peranan yang signifikan. Krisis perubahan iklim dan krisis alam semula jadi yang boleh mempengaruhi kadar produksi agrikultur di rantau ni menjadi satu persoalan yang besar. Ramalan untuk krisis iklim ni untuk diselesaikan pada tahun 2050, sasaran tersebut tidak ada prospek yang positif untuk dicapai akibat keadaan geopolitik global, keadaan ekonomi yang tidak stabil telah menghalang pelaburan ataupun usaha-usaha untuk membendung bencana global yang mengancam. Akibat krisis yang berpanjangan ini, banyak negara-negara sedang membaiki situasi semasa. Krisis alam telah memberikan satu impak yang tidak sesuai untuk perkembangan sistem ekonomi kapitalisme, dan ini telah menjadikan prospek untuk tahun hadapan dan pada akan datang ialah agak tidak cerah Pertentangan dalaman yang berlaku dalam setiap kajian pimpinan bukan hanya berlaku di Eropah, malah di seluruh dunia sedang menggelut dengan tidak kestabilan yang nyata Kita dapat lihat bahawa ketika ini bagaimana kebangkitan gerakan buruh yang signifikan di Eropah seperti tindakan mogok dan penyusunan gerakan buruh yang lebih militan merupakan reaksi kepada krisis ekonomi yang telah mengganggu perkembangan ekonomi di Eropah sebelum ini. Walaupun hal sebegitu tidak berlaku di rantau kita, namun tidak lupa juga bahawa terdapat pergolakan yang signifikan sedang berlaku di rantau kita ketika ini. Ada kecenderungan bahawa perubahan politik ke arah dua arah yang berbeza Satu arah sfera politik ialah ke arah lebih demokratik, dan satu lagi sfera politik merupakan ke arah autoritarianisme, kepimpinan yang kediktatoran dan tidak demokratik Kita menyaksikan bahawa di Thailand dan Malaysia bahawa kejatuhan kelas pemerintah ataupun kelas penguasa yang terdiri daripada pihak tentera dan kuasa-kuasa politik elit akhirnya telah merudum. Seperti mana di Filipina kita lihat Bali bahawa kembalinya sosok-sosok yang berhubungan rapat dengan bekas diktator yang merupakan anak sendiri kepada Ferdinand Marcos, bekas diktator Filipina yang telah memerintah selama 20 tahun. Di Thailand, kejatuhan kuasa politik yang didominasi oleh pihak-pihak tentera junta yang telah mempengaruhi sistem politik di Thailand selama berpuluh tahun. Di Myanmar juga kita lihat bahawa kudeta daripada pihak Tatmadaw, iaitu junta militer, junta ketenteraan yang memegang kuasa politik yang telah menggulingkan politik sivil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Di Cambodia pula kita boleh lihat bahawa di parti CPP, Parti Rakyat Cambodia yang telah memerintah selama 4 dekad berturut-turut telah berjaya untuk bertanding lagi pada pilihan raya ini, dan parti politik pembangkang ditolak untuk bertanding akibat ruling ataupun keputusan daripada Mahkamah Perlembagaan, Majlis Perlembagaan di Cambodia. Dan ini memberikan petanda bahawa Parti Rakyat Cambodia boleh bertanding lagi dan bakal menjadi prospek untuk memegang kuasa pemerintah untuk terma penguasaan seterusnya. Manakala kita boleh lihat di Indonesia, kerajaan perpaduan di bawah pemerintahan Jokowi dan Prabowo telah meluluskan rang undang-undang Omnibus Law yang telah mendapat tentangan rakyat pada tahun-tahun sebelum ini, dan gandingan kedua-dua sosok di Indonesia ini merupakan contoh kompromi di kalangan kelas penguasa yang ketika ini menginginkan sebuah keadaan yang cukup stabil untuk menarik pelaburan. Walaupun sosok Prabowo merupakan mentua kepada diktator dahulunya Suharto yang telah memerintah Indonesia selama 20 tahun dan bertanggungjawab
dengan membunuh berjuta-juta rakyat di Indonesia, kompromi ini mendedahkan bahawa agenda reformasi di bawah kapitalisme yang tidak berjaya untuk menyelesaikan masalah asas yang sebenar-benarnya diperlukan oleh rakyat Indonesia. Berikutan pelaksanaan Omnibus Law, kita telah menyaksikan peristiwa mogok besar-besaran yang digerakkan oleh pimpinan buruh di Indonesia. Gerakan buruh ini yang bergerak seiring dengan gerakan mahasiswa yang militan telah menjurus kepada perjuangan kelas buruh yang lebih tersusun sebagai kuasa politik yang jelas, yang ini sampai ke tahap ini telah tertubuhnya Partai Buruh. Namun pada masa yang sama, penubuhan Partai Buruh ini juga perlu dilihat melalui lensa yang lebih kritikal dan mengambil kira konteks ke arah penubuhannya, yakni ketidakmampuan pemimpin gerakan buruh ketika itu yang berkompromi dengan golongan kelas penguasa tanpa melanjutkan perjuangan ke arah penyelesaian dan kesimpulan yang lebih militan dan radikal. Kita lihat bahawa Partai Buruh lebih cenderung untuk membawa perjuangan mereka kepada medan parliamentary ataupun medan politik arus perdana, dan mereka melupakan tradisi perjuangan kelas pekerja, iaitu melalui aksi-aksi kesatuan-kesatuan, melalui aksi-aksi perikatan kesatuan di rantau seluruh Indonesia. Walau bagaimanapun, perlu juga untuk kita telusuri sifat-sifat dan ciri-ciri kepimpinan sedia ada mendominasi lapisan kepimpinan Parti Buruh ini. Pada masa yang sama, kewujudan Partai Buruh merupakan taktik yang diambil oleh kelompok pimpinan elit buruh yang selama ini telah memainkan peranan selaku brek buat gerakan buruh di Indonesia. Kelompok ini seringkali kita kaitkan kepada kepimpinan kesatuan-kesatuan ataupun serikat-serikat di Indonesia, dan perikatan ini telah bersatu dan menubuhkan Parti Buruh Indonesia lah. Gerakan tentangan rakyat yang telah melibatkan sebahagian besar daripada kelas pekerja ini telah dihalang dan menjadi mundur berikutan sikap para pemimpin elit buruh di sana. Juga baru-baru ini merujuk kepada analisis yang ditulis oleh organ Perserikatan Sosialis yakni Arah Juang, telah menjelaskan bagaimana persiapan pemilu presiden pada 2024 telah mendedahkan kemuflisan para pimpinan Partai Buruh yang bersekongkol dan menyokong sosok Ganjar Pranowo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Malah pimpinan Partai Buruh seperti Syed Iqbal dan Andi Gani juga turut pergi bertemu dan berbincang dengan Ganjar Pranowo sendiri. Ini menandakan bahawa kepimpinan kelas pekerja dan kelas kapitalis yang terdiri daripada Partai Demokratik Indonesia Perjuangan PDIP, mereka sendiri telah berbincang dengan Partai Buruh untuk membincangkan pakatan parliamentary di sana. Berhubung dengan hal ini, terdapat sebuah tentangan dalaman terhadap strategi dan taktik yang dilakukan oleh pimpinan parti tersebut. Sebuah kritik terbuka oleh Komiti Politik Nasional dan juga KPBI, Setiausaha Agung komiti tersebut, iaitu Rivaldi Haryoseno, yang mengatakan bahawa sikap dan pendirian politik pimpinan parti itu bertentangan dengan posisi rasmi komiti tersebut, terutamanya berhubung dengan Omnibus Law dan pencalonan sosok-sosok berjuis sebagai calon presiden. Selain daripada itu, sedikit sebanyak kita dapat lihat bahawa ada perdebatan di golongan kiri, terutamanya posisi hal ini dengan partai tersebut, persoalan sama ada perlu beradanya di dalam atau mengambil posisi untuk berada di luar daripada Partai Buruh untuk menyusun gerakan buruh secara umum. Tidak dapat dinafikan asas kekuatan buruh yang wujud di dalam partai tersebut agak signifikan dan memerlukan analisa dan strategik taktik yang jelas dalam menjelaskan kepentingan untuk mengukuhkan kuasa politik kelas pekerja secara independen dan mengambil perspektif yang lebih radikal. Perkembangan gerakan Partai Buruh di Indonesia dalam masa yang akan datang akan menjadi lebih signifikan dan penting buat organisasi kiri di rantau ini. Tidak lupa juga dengan persoalan pembebasan di Papua Barat yang juga telah mencapai ke tahap perang saudara. Walaupun ketika ini, sebelum ini, gerakan-gerakan ketidakpatuhan sivil, protes menentang kerajaan Indonesia lebih tertumpu kepada gerakan sivil oleh mahasiswa dan aktivis demokrasi. Namun bentuk gerakan pembebasan bersenjata ini sudah mengambil bentuk dan pastinya akan menjurus kepada sebuah krisis yang lebih teruk dalam masa-masa yang akan datang. Baru-baru ini penculikan pemandu kapal terbang daripada New Zealand menedahkan bagaimana situasi di Papua Barat dan persoalan kemerdekaan yang mencakupi persoalan kawalan sumber alam yang besar itu menjadi persoalan yang penting buat negara Indonesia dan pimpinan kiri di sana. Pilihan raya presiden pada yang akan datang bakal menyaksikan sebuah gendingan politik yang baru.
Media-media utama melaporkan bagaimana Jokowi menamakan calon ganja dari partinya sebagai calon gandingan bersama dengan Prabowo dari parti Gerindra. Walau bagaimanapun, kedudukan politik Prabowo yang telah bertanding sebagai calon presiden sebelum ini dilihat sebagai indikasi bahawa dia ingin mengambil posisi presidensi pada pilihan raya yang akan datang. Situasi ini akan memberi tekanan buat partai Jokowi, tetapi lebih parah buat para aktivis dan golongan kiri serta kelas pekerja di sana. Malah kedudukan Prabowo sebagai sosok kuat dalam lapisan kelas penguasa dan kapitalis turut memberi makna bahawa kuasa ketenteraan sebagai kuasa politik sebelum 1998 pastinya akan menjadi persoalan semula. Awal tahun ini, cadangan untuk mengembangkan lagi pemerintahan ketenteraan di sektor-sektor wilayah di daerah-daerah yang lain, termasuk daerah seperti Papua Barat, telah mendapat sokongan Prabowo selaku Menteri Pertahanan ketika itu. Ini walau bagaimanapun mendapat tentangan daripada rakyat dan juga aktivis yang melihat tindakan ini sebagai satu polisi yang juga secara beransur ingin meningkatkan kembali penguasaan ketenteraan seperti mana yang pernah berlaku sebelum ini. Berlatar belakangkan situasi ekonomi yang kian merudum dan krisis politik yang bakal tidak stabil, persoalan penguasaan ketenteraan menjadi ciri utama di Indonesia pastinya akan kembali diperbincangkan dan menjadi persoalan yang utama buat para organisasi kiri di sana. Kita telah menyaksikan reaksi tetangga rakyat yang memberi kemenangan kepada Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan dan menjatuhkan parti kelas penguasa yang dominan sejak kemerdekaan negara. Namun seperti mana yang telah dianalisis oleh organisasi kita sendiri, kita tidak melihat bahawa tentangan ini memberi makna sokongan yang signifikan kepada pimpinan Anwar. Kewujudan kerajaan campuran ini menandakan kerapuhan akan kekuatan kerajaan tersebut dan tambah lagi dengan krisis ekonomi yang belum diselesaikan, membuka peluang kepada pihak pembangkang untuk mengumpul tenaga dan momentum bagi mengukuhkan lagi sokongan di negeri yang menyokong mereka. Krisis yang bergelumang di kalangan kelas penguasa menjadi semakin getir dan ketidakmampuan untuk mencapai sebuah kestabilan ekonomi akan menjadi tulang belakang kepada perebutan kuasa di kalangan mereka. Pilihan negeri yang baru-baru ini sudah diadakan telah menunjukkan dan menjadi medan pertempuran yang bakal mendedahkan kekuatan parti-parti sedia ada. Persoalan sama ada kerajaan campuran dapat mengekalkan kuasa dengan lebih kukuh ataupun tidak, ataupun pihak pembangkang menjadi lebih kuat dan berjaya membuka jalan bagi melakukan tindakan-tindakan baru yang akan dapat mengambil kuasa kerajaan pada tahun yang akan datang. Kerajaan ketika ini, selari dengan agenda reformasi yang dibawa oleh Anwar, pelbagai monopoli telah dipecahkan olehnya dan lebih membuka ruang kepada pasaran untuk menentukan hala tuju pengeluaran dan juga perkhidmatan. Walaupun dia mengambil sikap yang kritikal terhadap borjuis Melayu ataupun kapitalis Melayu yang mendapat haduan daripada pendekatan komunisme oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini, tidak mengambil pendirian yang kritikal terhadap kelas kapitalis secara umum. Ini termasuklah ketiadaan kritikan terhadap kesenjangan kekayaan semakin melebar yang sebahagiannya besarnya turut diboloti oleh kelas kapitalis dan bukan Melayu yang tersenarai di dalam senarai Forbes baru-baru ini. Senarai Forbes merujuk kepada senarai orang terkaya di Malaysia. Untuk situasi politik dan ekonomi di Thailand pula, baru-baru ini Thailand telah membuka jalan kepada kemenangan partai Move Forward Party MFP. Ini menunjukkan penanda bagaimana rakyat secara umumnya telah menolak sebuah pemerintahan ketenteraan yang selama ini menjadi sebahagian daripada kelas penguasa yang bertunjangkan kepada kekuatan monarki. Seperti mana yang ditulis oleh Comrade Yuva baru ini, sokongan anti monarki juga turut diterjemahkan melalui sokongan kepada parti Move Forward di kawasan utara luar bandar Thailand yang melebihi sokongan yang diberikan kepada partai pembangkang arus perdana iaitu PUTHAI yang berkaitan rapat dan erat dengan keluarga Thaksin Shinawatra dan calon-calon keluarga-keluarga daripada Thaksin Shinawatra tersebut. Secara umumnya ini menunjukkan bahawa situasi menjadi lebih kritikal buat kelas penguasa yang mendominasi politik di Thailand. Pemberian sokongan kepada MFP menunjukkan bahawa alternatif diberikan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah rakyat ketika ini
Namun pada masa yang sama, perlu juga kita mengenal pasti akan sifat-sifat parti MFP yang tidak banyak bezanya dengan kelas penguasa yang lain. Kemenangan mereka tidak memberi jaminan kepada rakyat bahawa masalah asas yang bersifat struktural ini dapat diselesaikan. Para pimpinan MFP dan juga parti yang diharamkan sebelum ini seperti Future Forward Party (FFP) merupakan pimpinan yang berlatar belakangkan kelas kapitalis. Walaupun bukannya berada di dalam lingkungan yang sama dengan kelas penguasa sebelum ini yang berpihak kepada ketenteraan dan juga monarki, walaupun agenda utama mereka turut mengangkumi polisi-polisi pro-rakyat seperti mana-mana agenda parti reformis yang lain, ianya tidak dapat diselesaikan dalam jangka masa yang panjang. Mustahil ia dapat dilaksanakan di bawah kerangka kapitalisme itu sendiri. Gerakan pro-demokrasi yang terdiri daripada anak muda sebelum ini yang mulai mendapat momentum seperti berlangsungnya pandemik akan mencari sebuah jalan alternatif bagi menjangkaui batas-batas reformasi sedia ada. Sebelum ini, suatu kemuncaknya gerakan anak muda di Thailand, tertubuhnya sebuah parti Communist Party ataupun parti orang-orang ramai yang bergerak secara mandiri dan ingin menggerak sebuah politik yang berbeza dengan parti arus perdana. Namun pilihan raya baru-baru ini tidak ada berita mengenai pergerakan parti tersebut. Walaupun begitu, berkemungkinan dalam masa-masa yang akan datang akan ada sebuah pergerakan politik mandiri yang lebih tersusun dan lebih jelas, dan persoalan sama ada ianya mempunyai asas gerakan buruh yang kukuh ataupun tidak menjadi hal yang semakin penting. Di kawasan selatan Thailand juga, persoalan nasional menjadi sebuah agenda utama buat penubuhan parti yang baru di sana. Walaupun masih ditubuhkan, FAIR Party meletakkan 12 calon di kawasan di selatan Thailand. Kebanyakan calon-calon yang terdiri daripada golongan anak muda ini merupakan kesinambungan daripada gerakan pro-demokrasi yang kebanyakannya didominasi oleh anak muda. Persoalan perbezaan dan juga perjuangan berteraskan antagonisme kelas, iaitu kelas pemerintah dengan kelas pekerja, dan perjuangan buruh yang disusun melalui sebuah gerakan politik yang tersusun masih belum lagi terlihat di Thailand. Filipina menyaksikan kemenangan Marcos Jr. yang dilihat sebagai ikon kestabilan dan membawa mesej Filipina yang masyhur di bawah pimpinan bapaknya Ferdinand Marcos yang sebelum ini memimpin Filipina dalam era 80-an dan era ekonomi Asia Tenggara yang masih stable dan tengah menaiklah, ataupun apa yang kita panggil adalah boom ekonomi. Anak Ferdinand Marcos ini, iaitu Bongbong Marcos BBM, dilihat sebagai sosok yang dapat menyelesaikan masalah dan kemelut ekonomi yang sedang membelenggu rakyat. Golongan kiri di Filipina yang selama ini berjuang seiring dengan gerakan yang bersama dengan Parti Komunis di Filipina seringkali didedahkan dengan kemufisan taktik melalui sokongan mereka terhadap sosok borjuis. Kelemahan strategi two stages ini ataupun dua tahap yang menyaksikan keperluan untuk melaksanakan revolusi borjuis dahulu telah mengakibatkan kekalahan yang besar dan menghancurkan momentum sedia ada. Sehingga ke hari ini, gerakan kiri yang kuat masih lagi bertapak di kawasan selatan Filipina yang terdiri daripada lapisan pejuang yang berlatangkan petani miskin dan mengutamakan persoalan-persoalan perjuangan agraria ataupun petani menentang kuasa pemodal di sana. Sebuah kritikan yang jelas terhadap kesalahan taktik yang diambil oleh pimpinan kiri selama ini menjadi sebuah keperluan bagi mengenal pasti masalah yang selama ini membelenggu mereka dan membina semula gerakan rakyat yang berteraskan kekuatan kelas pekerja yang tersusun di kawasan bandar. Kelemahan program seperti mana yang dijelaskan oleh Comrade Yuval sebelum ini dalam analisis mengenai politik di Filipina, terutamanya melalui gerakan politik yang dipimpin oleh Leoy de Guzman, perlu diselesaikan bagi meyakinkan rakyat dan menyusun tenaga buruh berteraskan kekuatan kelas pekerja yang lebih independen dan mandiri. Tidak lupa juga persoalan yang lebih besar seperti persoalan pergelutan geopolitik di antara China dan Amerika Syarikat dan juga persoalan nasional di kawasan selatan di daerah Mindanao turut menjadi penting. Namun ini berbalik kepada persoalan akan sebuah kritikan yang lebih menyeluruh terhadap posisi dan perspektif berkenaan dengan kelemahan gerakan kiri di Filipina secara umumnya. Ketika ini kita dapat lihat bagaimana di dua negara Filipina dan Indonesia, kedua-duanya mempunyai sebuah gerakan kiri yang agak tersusun dan berjaya mendapat sokongan yang kukuh berbanding dengan negara-negara lain.
Walaupun begitu, masih terdapat banyak kelemahan dari segi program dan juga perspektif. Tambahan lagi, serangan yang jelas terhadap golongan-golongan kiri yang dimulakan oleh pimpinan Duterte sebelum ini pastinya akan diteruskan oleh pimpinan Marcos Jr. dengan sokongan dan campur tangan yang lebih padu bagi melancarkan propaganda anti-komunisme oleh pihak Amerika Syarikat. Agenda pro-Amerika Syarikat diterjemahkan melalui perjanjian ketenteraan yang baru dan menjurus kepada pembinaan kem ketenteraan Amerika Syarikat di kawasan utara yang berhadapan ataupun dekat dengan Taiwan. Melalui Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA), Bongbong Marcos memainkan peranan yang berbeza dengan pimpinan sebelumnya, iaitu Duterte yang sebelum ini lebih mesra dengan China. Walau bagaimanapun, sebagaimana taktik-taktik dan strategi yang dimainkan oleh kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara, posisi dan taktik yang berhubung dengan perbalahan di antara dua kuasa besar ini masih tidak jelas. BBM, iaitu Bongbong Marcos sendiri bertegas tidak akan menjadikan tempat-tempat baru ini sebagai titik serangan pihak Amerika Syarikat terhadap China. Walau bagaimanapun, laporan akhbar Asia Times baru-baru ini mendedahkan hal yang sebaliknya apabila pimpinan ketenteraan Filipina itu sendiri menyatakan bahawa perjanjian ini pastinya akan memberi kelebihan yang besar kepada kuasa imperialis Amerika Syarikat. Persoalan sama ada pihak pimpinan Filipina kekal menjadi neutral dalam masa-masa yang akan datang, terutamanya apabila keadaan di kawasan Laut Cina Selatan menjadi semakin genting dan kritikal, adalah persoalan yang penuh dengan rasa skeptisisme dan ragu-ragu. Selama ini memang terdapat banyak konflik yang terhasil di antara pihak Filipina dan juga China, terutamanya berhubung dengan penguasaan kawasan perayaan yang berdekatan, kawasan perayaan Laut Cina Selatan secara khusus. Dengan krisis ekonomi yang semakin meruncing ketika ini, semua krisis-krisis akan mencapai tahap yang lebih kemuncak pada masa yang akan datang dan akan menjadikan keseluruhan situasi Laut Cina Selatan lebih kritikal dan memerlukan sebuah pimpinan yang lebih militan, mandiri dan mengambil pendirian yang lebih revolusioner. Negara Myanmar yang merupakan salah satu negara yang agak signifikan di Asia Tenggara. Myanmar sedang bergelumang di dalam perang saudara yang tidak kunjung selesainya. Serangan udara yang dilakukan baru-baru ini, yakni pada 11 April yang lepas, menunjukkan bagaimana pihak ketenteraan Myanmar masih terus-menerus menggasak menyerang tempat-tempat yang dikatakan sebagai kawasan perlindungan PDP, iaitu People's Defence Party ataupun People's Defence Contingent, iaitu ketenteraan rakyat Myanmar yang merupakan pihak lawan kepada kerajaan junta di Myanmar. Malah jet-jet penyerang dan juga helikopter bersenjata turut menghancurkan klinik-klinik, pusat-pusat keagamaan, malah tempat-tempat perlindungan pelarian. Perjuangan bersenjata kini memasuki ke fasa yang baru, iaitu ke arah perang-perang di kawasan bandar, di mana PDP mulai menyerang dan merampas senjata-senjata yang ada di kawasan berek tentera-tentera di bandar. Serangan bersenjata yang sebelum ini tertumpu di kawasan sempadan kini sudah beralih ke kawasan-kawasan pusat-pusat negara. Walaupun serangan ini tidak dilakukan secara tersusun dan agak sporadik, ketika ini kekuatan rejim Tatmadaw tidak dilihat sebagai semakin berkurangan, tambah lagi dengan faktor-faktor antarabangsa yang memberi kelebihan kepada pihak-pihak rejim untuk mendapatkan sokongan baik dari segi ekonomi dan juga senjata daripada dua kuasa yang besar, iaitu Rusia dan China. Walaupun organisasi serantau ASEAN banyak kali menekan pihak Myanmar, namun ianya masih belum lagi menampakkan apa-apa hasil. Seperti mana yang dijelaskan oleh pakar-pakar yang lain, yang menjelaskan bahawa organisasi ASEAN tidak mempunyai mekanisme yang cukup untuk menghalang atau menyekat kuasa-kuasa rejim Tatmadaw ketika ini. Organisasi ASEAN secara keseluruhannya tidak mempunyai koordinasi yang kukuh untuk menghadapi masalah ekonomi global ketika ini. ASEAN tidak mempunyai ciri-ciri yang sama seperti Kesatuan Eropah, walaupun terdapat inisiatif untuk memastikan rantau ini berada di dalam situasi yang stabil. Ini disebabkan secara umumnya negara-negara di rantau Asia Tenggara merupakan sebahagian daripada rantaian kapitalisme global yang ditekankan dan dipaksikan kepada kepentingan kuasa kapitalis yang lebih besar di kawasan barat. Perang di Ukraine dan juga ketegangan kuasa di perairan Laut Cina Selatan semakin mendedahkan perbahalan dan perbezaan di antara negara-negara di rantau Asia Tenggara. Cubaan untuk mengukuhkan ASEAN sebagai sebuah blok serantau menjadi sukar apabila kesemuanya menunjukkan pendirian yang berbeza-beza.
Negara-negara di kawasan Indochina lebih cenderung memihak kepada negara China, manakala di kawasan selatan pula seperti Indonesia, Malaysia, Filipina pula menunjukkan hal yang sebaliknya. Vietnam walaupun bergantung kepada China secara ekonomi, tapi bersifat kritikal apabila berhubungan dengan persoalan keselamatannya di Laut China Selatan. Krisis pada tahun 2014 di kawasan pelantar minyak yang dimiliki oleh Vietnam dan juga di kawasan zon eksklusif negara tersebut telah menekan Vietnam untuk mengukuh lagi kerjasama dengan Amerika Syarikat, sekaligus menyebabkan Amerika Syarikat membuang pengharaman penjualan senjata yang tidak membahayakan kepada Vietnam. Namun ini tidak membawa makna bahawa ini merupakan polisi yang konsisten, sebaliknya bergantung kepada situasi semasa. Sebagai contoh, pada tahun lepas Vietnam membatalkan program RIMPAC yang disertainya pada tahun 2018 berikutan peningkatan konfrontasi China terhadap Taiwan. Program RIMPAC merujuk kepada latihan ketenteraan di Asia Pasifik, terutama di rantauan perairan laut di Kepulauan Hawaii. Seperti mana yang dilaporkan oleh GIS Reports Online, penulis mendedahkan bagaimana wujudnya kecenderungan kebergantungan ekonomi bagi negara-negara ASEAN terhadap China, manakala kebergantungan pelindungan, sekuriti dan ketenteraan terhadap ketenteraan daripada Amerika Syarikat. Perbezaan sikap dan juga posisi yang menjadi semakin ketara di kalangan kuasa-kuasa ASEAN apabila berhubungan dengan persoalan kudeta di Myanmar, perang Ukraine yang melibatkan Rusia dan juga peranan China di Laut China Selatan. ASEAN sebagai blok serantau sedang menghadapi cabaran yang baru, berdepan dengan krisis yang bersifat pelbagai dan semakin beruncing. Persoalannya, adakah ASEAN sebagai satu blok boleh melalui krisis ini dengan stabil dan dengan jayanya, merupakan satu persoalan yang besar. Baru-baru ini ASEAN sebagai sebuah blok organisasi bersetuju untuk melakukan latihan ketenteraan buat pertama kalinya, termasuklah Myanmar akhirnya diadakan tanpa pimpinan ataupun mahu campur tangan daripada negara lain. Perkembangan ini dapat dilihat sebagai salah satu usaha bagi menekankan autonomi negara serantau dan cuba mengambil pendirian yang neutral dalam menghadapi persoalan kawasan kawalan di Laut China Selatan. Hal ini walau bagaimanapun memberi kelebihan buat kuasa imperialis AS, kuasa imperialis Amerika Syarikat yang ingin memberikan tekanan terhadap kuasa maritim yang sedang dipertandingkan oleh China. Namun tidak lupa juga, pergolakan yang sedang berlaku di rantau ini juga mengambil kira sebagai faktor-faktor luaran yang sering kali berubah. Perjanjian ketenteraan AUKUS, iaitu antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat, dan juga Pakatan Ketenteraan Quad, Quadrilateral Security Dialogue, akan memainkan peranan yang penting dalam menentukan hala tuju dan posisi yang bakal diambil oleh negara-negara ASEAN. Begitu juga kerjasama dengan negara-negara lain seperti India dan Jepun. Kemunduran kuasa imperialis Amerika Syarikat sebagai kuasa unipolar telah menghasilkan sebuah situasi pelbagai ataupun multipolar world dan memberi gambaran dan sedikit kebebasan buat negara-negara lain untuk mengadakan dan menubuhkan pelbagai bentuk perjanjian, pakatan ekonomi dan politik dan pertahanan. Ini memberikan kebebasan dan peluang buat negara-negara ASEAN untuk melihat potensi-potensi di negara-negara lain selain daripada China dan juga Amerika Syarikat. Dan tidak dinafikan bahawa wujud keberpihakan tetap antara negara-negara yang lain. Naratif bahawa Quadrilateral Security Dialogue Quad ditubuhkan oleh kuasa-kuasa imperialis bagi mengawal perkembangan China pastinya akan mempengaruhi kedudukan dan sokongan yang wujud di kalangan ASEAN. Peranan negara-negara ASEAN yang selama ini merupakan sebuah rangkaian yang ingin mengambil kesempatan akan kedua-dua kuasa terbesar pastinya akan mendapat tentangan yang lebih hebat dalam masa-masa yang akan datang. Begitu juga dengan Global Security Initiative GSI yang dilaksanakan oleh China, merupakan blok penentangan terhadap kuasa Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat, NATO dan US dan kuasa-kuasa pakatan ketenteraan yang pro Amerika Syarikat seperti Quad dan AUKUS. ASEAN yang dikelilingi oleh kuasa-kuasa besar ini lambat laun perlu mengambil pendekatan yang lebih jelas sama ada bersatu dan mandiri sebagai kuasa serantau yang kukuh ataupun tidak. Walaupun begitu,
dengan jelas bahawa dengan krisis ekonomi yang sedang berlaku kini, ASEAN semenjak penubuhannya merupakan sebuah penubuhan yang berpihak kepada kelas kapitalis, pemodal ataupun penguasa di negara masing-masing. Ia tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah organisasi yang dibina bagi memastikan ekonomi kapitalisme dan kepentingan para kapitalis rantau dapat dilaksanakan. Ketika ini, para kelas penguasa di setiap negara pastinya akan menggunakan pelbagai cara, termasuklah dengan menggunakan kuasa ASEAN itu sendiri sebagai sarana bagi memastikan kapitalisme dapat dikekalkan at all cost ataupun apa-apa cara sekalipun. Justru sebuah organisasi ASEAN tidak mengangkat kepentingan kelas pekerja secara umum dan secara total. Malah polisi dalam negara ataupun domestik yang berhubung dengan situasi kelas pekerja tidak pernah diangkatkan sebagai hal yang utama. Pelaksanaan Omnibus Law di Indonesia sebagai contoh tidak pernah dikritik oleh negara lain. Pelaksanaan ataupun pemerintahan kerajaan Tatmadaw di Myanmar pun tidak diambil secara kritikal. Sebaliknya dilihat sebagai sebuah polisi yang positif buat menarik pelaburan di luar negara Indonesia. Dan untuk situasi Myanmar pula, tiada mekanisme politik untuk menghukum ataupun untuk menekan secara politik dan ekonomi terhadap kerajaan kediktatoran junta di Myanmar. Secara keseluruhannya, seperti mana yang dijelaskan melalui dokumen IEC tahun ini, menjelaskan bagaimana krisis kapitalisme yang mencakupi seluruh pelosok dunia telah diterjemahkan melalui pelbagai krisis yang berbeza-beza. Di rantau kita, sebagai contoh, perubahan politik yang sedikit sebanyak telah dijelaskan tadi tidak menunjukkan ciri-ciri gerakan buruh yang kukuh dan militan, apatah lagi mempunyai program sosialis yang radikal. Hampir kebanyakan gerakan buruh yang sedia ada ketika ini tidak lari dan tidak jauh daripada agenda kebajikan ataupun welfare state yang ingin dilaksanakan di bawah kerangka kapitalisme. Krisis kepimpinan politik menjadi hal yang utama bagi kita sebagai sebuah organisasi Marxis. Kejatuhan kesatuan Soviet, Rusia, USSR dan keterbukaan China terhadap kuasa pasaran bebas telah menjadikan alternatif kepada sistem kapitalisme sebagai hal yang suram dan tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Ini berhubungan dengan peranan dan tanggungjawab yang berganda, yakni untuk membina parti masa dan pada masa yang sama mengukuhkan parti revolusioner bagi bersisap sedia akan krisis yang lebih kritikal dalam tahun-tahun yang akan datang. Rantau kita, Asia Tenggara secara umumnya akan menjadi medan pertempuran di antara dua kuasa besar. Berikutan kedudukan geopolitik yang penting buat kedua-dua negara seperti China dan juga Amerika Syarikat. Ini bermakna bahawa persoalan akan posisi gerakan kiri di rantau ini, terutamanya berhubungan dengan persoalan China dan Amerika Syarikat, menjadi satu persoalan yang penting. Pada siapa yang tengok video ni dan habiskan perbincangan sampai sekarang, jadi sedikit sebanyak yang perlu juga dijelaskan adalah organisasi kami terus menerus menghasilkan analisis, bukan hanya berkenaan analisis tempatan tetapi juga analisis mengenai rantau kita Asia Tenggara dan juga secara global. Ini bermakna bahawa sebagai organisasi sosialis, kami merasakan bahawa masalah yang telah pun dijelaskan oleh Comrade Zulfa merupakan masalah yang sistemik dan menyeluruh dari segi sistem kapitalisme itu merupakan aturan ekonomi secara global, dan apa-apa masalah yang sedang dihadapi oleh kita, masalah kesenjangan ekonomi, masalah kemiskinan dan sebagainya, tidak dapat dipisahkan daripada persoalan yang lebih meluas ataupun persoalan yang berkait rapat dengan secara global. Dan seperti mana yang dikatakan oleh Comrade Zulfa, di mana dia menjelaskan tentang masalah perbalahan di antara dua kuasa besar, iaitu China dan US, dan bagaimana perbalahan di antara dua ekonomi besar ketika ini mempengaruhi secara signifikan di rantau kita. Ketika ini, sewaktu video ini dirakam, sekarang seperti mana yang telah kami jelaskan, keadaan semakin meruncing. Dan apabila Comrade Zulfa menjelaskan tentang krisis kegawatan ekonomi itu merupakan kesinambungan daripada masalah ekonomi yang sudah pun berlaku pada 2007-2008, dan masalah-masalah asas yang berlaku pada 2007 dan 2008 itu masih tidak dapat lagi diselesaikan dan menjadi lebih teruk sekarang. Satu artikel di Socialist World
Dan Socialist World itu adalah satu website yang dijalankan oleh organisasi Jawatan Kuasa Pekerja Antarabangsa, Committee Workers International, dan ia merupakan affiliate kepada organisasi kami yang menyediakan analisa, laporkan aktiviti-aktiviti global, baik dari segi politik, dari segi gerakan buruh dan sebagainya. Jadi baru-baru ini ada satu artikel diberi tajuk The End of the Golden Eras. Jadi kepada siapa yang tengok ni, saya sarankanlah untuk baca, di mana artikel tersebut memberikan satu penjelasan mungkin agak kompleks, tetapi menjadi sebuah keperluan untuk kita memahami apa yang sedang berlaku. Dan dalam artikel tersebut ada menjelaskan keadaan sekarang di mana pada 2007-2008 China mainkan peranan untuk melanjutkan lagi ekonomi kapitalisme sehingga sekarang. Maknanya diberikan peranan untuk memastikan kapitalisme itu terus survive sehingga sekarang. Dan kalau kita tengok dalam artikel tersebut memberi banyak butiran-butiran mengenai investment yang dilaksanakan di dalam China untuk memastikan bahawa China dapat terus menghasilkan komoditi-komoditi dan dapat terus menjamin pasaran-pasaran domestik untuk menstabilkan kapitalisme itu sendiri. Tetapi kalau kita tengok dalam artikel itu, ianya tidak dapat lagi bertahan. Kita tengok bukan hanya di analisis dalam artikel tersebut, tapi kalau kita tengok begitu juga di media-media arus perdana dan sebagainya, bagaimana China sekarang sedang menghadapi krisis yang agak meruncing dan tidak lagi dapat memainkan peranan untuk menyelamatkan kapitalisme global. Tambahan lagi dengan perbalahan di antara US dan juga China. US sanakan protectionist policy dan takrif dan sebagainya. China menghalang untuk mengeluarkan material yang diperlukan untuk menghasilkan barang-barang elektronik dan sebagainya. Kesemuanya ini akan memberi impak yang lebih teruk kepada ekonomi global. Kalau kita tengok macam dalam masa beberapa dekad yang lepas, banyak ura-ura ataupun slogan-slogan kapitalisme global, globalization dan sebagainya, kononnya bahawa kapitalisme itu sedang berkembang dengan baik, seluruh dunia menerima kapitalisme untuk menjadi sebahagian daripada pasaran dunia, dan bahawa dunia ini menjadi semakin baik dengan mengambil pasaran bebas dan sebagainya. Ketika ini tidak lagi hal yang sebaliknya berlaku. Sekarang kalau kita tengok polisi-polisi negara, polisi-polisi domestik setiap negara yang pada dulunya lebih terbuka untuk menerima pasaran-pasaran bebas atau melaksanakan polisi-polisi perdagangan yang lebih terbuka, sekarang setiap negara melaksanakan polisi-polisi yang lebih tertutup. Contohnya dalam satu dekad yang lepas, kalau kita tengok artikel yang ditulis The End of the Golden Eras, ada polisi tertutup tu hanya 9,000 polisi yang dilaksanakan, lebih kurang. Tapi hanya dalam masa satu dekad, polisi yang lebih tertutup itu bertambah menjadi 35,000 polisi yang dilaksanakan seluruh dunia. Dan ini menandakan bahawa ekonomi global tidak berjaya diselaraskan, masing-masing sedang menjaga periuk masing-masing dan ingin menjamin bahawa setiap negara itu tidak ingin terjerumus ke dalam ekonomi global yang sedang kritikal. Poin saya apabila kita membicarakan tentang masalah ekonomi ini, secara tidak langsung ini akan diterjemahkan kepada masalah politik yang lebih meruncing. Bukan hanya secara global, tapi kalau kita dapat lihat di setiap negara akan menjadi lebih tidak stabil. Dan negara kita juga tidak berkecuali, dan begitu juga dengan rantau kita. Contohnya seperti mana yang dijelaskan oleh Comrade Zulfar. Zulfar menjelaskan tentang Myanmar, perang saudara yang masih tidak kunjung selesai. Thailand yang baru-baru ini sudah menjurus kepada krisis yang baru, mandat rakyat dikhianati, kepentingan kelas penguasa diangkat, mengabaikan aspirasi rakyat. Malaysia melalui pilihan raya negeri baru-baru ini, pilihan raya umum yang menunjukkan bagaimana polarisasi pengundi, masalah-masalah ekonomi yang masih tidak diselesaikan masih lagi terus-menerus berlaku. Pada pendapat saya, keadaan ini akan terus-menerus berlaku. Kalau siapa yang ada tengok ni boleh tengok analisis di dalam website kami. Kami menjelaskan bahawa salah satu hal yang utama adalah untuk menukar sistem, dan perlu ditukar sosialisme dalam erti kata yang umum adalah satu aturan masyarakat di mana kepentingan masyarakat itu diutamakan dan dilaksanakan secara teratur, secara tersusun melalui rencana ekonomi berteraskan kepentingan majoriti. Dan ini memerlukan satu pembangunan atau pembinaan kuasa politik secara independen yang dipimpin oleh kelas pekerja
melalui penubuhan parti massa dan mengambil pendirian politik yang independen dan mencantas melawan aspirasi politik elit, aspirasi politik kelas penguasa yang sedang berlaku sekarang. Perbincangan ini adalah untuk masa depan lah. Apa yang kita jangkakan akan berlaku di masa hadapan. Kalau kita lihat rantau Asia Tenggara ni merupakan satu rantau yang mempunyai, dari segi sejarah lah, mempunyai perkembangan ekonomi yang agak memberangsangkan, perkembangan ekonomi yang agak tinggi. Anak muda di dalam rantau ni mempunyai harapan yang tinggi lah untuk masa depan. Tetapi apa yang berlaku baru-baru ni, kita boleh lihat di Malaysia misalnya, krisis politik sedang berpanjangan. Anak muda tidak mendapat pekerjaan. Kelas pekerja yang sudah ada pekerjaan pun, mereka sekarang sedang hilang kerja. Ekonomi kita sedang bertukar menjadi ekonomi gig. Banyak di antara isu-isu ni sedang menimbulkan beban kepada rakyat biasa lah. Dan seolah-olah perkembangan Asia Tenggara ni dia sudah terhenti. Dan kita nak tahu, kita nak kaji, kita nak lihat apa, kenapa. Dan itu yang menjadi asas perbincangan kita untuk hari ini. Basically, yang semua krisis politik dan sebagainya yang sedang dilalui di rantau ni bukannya terasing. Bukan saja di Malaysia krisis politik, di Thailand sekarang sedang krisis politik seperti yang Zulfa ada bagi tahu, di Indonesia, di Philippines dan juga di negara-negara Eropah, di Sri Lanka, mana-mana negara dunia lah sedang mengalami krisis. Asas kepada krisis ni ramai tidak membuat hubung kait. Asas kepada krisis ni adalah ekonomi. Iaitu sebab ekonomi tidak berfungsi dengan betul, disebabkan tu ia mewujudkan krisis. Misalnya kalau kita tanya kenapa negara kita dari segi politik dia stabil, pada 80-an dia stabil, 90-an, awal 90-an dia stabil, ia disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang sihat. Kenapa sekarang? Adakah Barisan Nasional sudah berubah? Adakah Barisan Nasional sudah menjadi lebih korup? Barisan Nasional menjadi lebih teruk dari segi pemerintahan? Adakah sebab itu mereka guling, mereka jatuh dan kuasa baru naik? Bukan, ini disebabkan Barisan Nasional sama je dari awal penubuhan sampai sekarang, mereka lebih kurang pemerintahan sama. Tetapi sekarang disebabkan perkembangan ekonomi sudah terhenti, rakyat menjadi marah dan itu yang mewujudkan ketidakstabilan politik lah. So perkara ini sedang berlaku di seluruh dunia. Ketidakstabilan politik disebabkan oleh ekonomi kapitalisme. So apa yang kita nak kata dalam perbincangan ni, krisis kapitalisme yang sedang berlaku ni bukannya satu krisis yang jangka masa pendek. Dia bukan seperti krisis-krisis yang berlaku sebelum ni ya. Kita banyak kali kapitalisme melalui krisis. 1997 rantau kita mengalami krisis besar. 2008 seluruh dunia mengalami krisis. Dan krisis yang sedang berlaku sekarang ni, dia bukan krisis yang seketika saja. Tetapi kalau kita melihat semua pertubuhan-pertubuhan dunia, para penganalisa ekonomi dan sebagainya, semua mengatakan krisis ni adalah sesuatu yang akan berpanjangan. Bagi kita menggunakan terma barbarisme sebab krisis ni boleh membawa kepada kehancuran. So anak muda ke siapa-siapa rakyat yang menonton, yang sedang mendengar, kita nak tekankan bahawa kehidupan kamu kemungkinan besar tidak akan bertambah baik lah. Kalau kamu rasa sekarang tengah krisis ekonomi, sedang terbeban, tahun depan mungkin lebih elok lah. Lagi 2 tahun kita mungkin ekonomi akan elok. Kalau kita menilai daripada apa yang sedang berlaku, sebab ekonomi ni dia bukan Malaysia saja, dia berhubung kait dengan seluruh dunia. Sebab tu kita lihat semua. Dan apabila kita melihat seluruh ekonomi secara keseluruhan, kita tak nampak apa-apa prospek bahawa ekonomi ini akan pulih dan akan membawa kepada kestabilan. Kemungkinan besar hidup kamu akan lebih teruk daripada hidup ibu ayah kamu lah, generasi yang datang sebelum ni. So ini yang kita nak tekankan, bahawa sistem ekonomi yang kita sedang amalkan sekarang ni sedang membawa umat manusia ke arah kehancuran. Banyak yang telah dibincangkan oleh Zulfa dan Johan, krisis ekonomi, polarisasi di antara kaum, even di Malaysia pun sudah mula wujud
perpecahan di antara kaum, tidak ada keharmonian dan sebagainya. Ini seluruh dunia sedang berlaku. Dan pada masa yang sama, perang pun sedang berlaku. Macam perang di Ukraine belum lagi berhenti. Kemungkinan besar perang di Taiwan boleh tercetus kalau keadaan ekonomi tidak terkawal, dan perang-perang lain akan membawa kepada satu masa depan yang terancam. Juga termasuk kehancuran alam sekitar. Kalau alam sekitar terus teruk macam ni, anak muda basically tak ada masa depan lah. So itu yang kita nak tekankan dalam perbincangan ni, bahawa kami dari organisasi sosialis alternatif, kami sedar bahawa krisis ekonomi yang sedang dilalui pada waktu ini adalah satu krisis ekonomi yang unik, yang jauh lebih teruk daripada krisis-krisis yang sebelum ni, dan ia boleh membawa kepada kehancuran, perang, krisis alam sekitar yang sangat teruk, kecemasan ekonomi, polarisasi kaum dan sebagainya. So ini kita nak memulakan perbincangan dengan pemahaman ini. Dan bagi anak muda yang sedang mendengar kami menyeru supaya kamu memahami perkara ini dan cuba meningkatkan kesedaran kamu. Lagi bagus sertai organisasi kita supaya kita boleh merancang untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Bukannya untuk masa sekarang. Kita tak minta untuk anak muda join kita untuk melindungi diri kamu untuk masa sekarang, tetapi untuk apa yang akan datang dalam masa yang akan datang. Paling kurang kita harus mulakan satu perbincangan untuk membina satu sistem ekonomi yang berbeza. Sistem ekonomi yang tidak akan membawa umat manusia ke arah kemusnahan, peperangan dan sebagainya. So itu yang kita nak bincang, dan bagi kita ia adalah sistem sosialisme yang mampan, yang demokratik dan juga yang mementingkan kepentingan rakyat daripada keuntungan kelas kapitalis yang segelintir. Baik, terima kasih kepada Komrad Yuva dan Komrad Johan tadi untuk sumbangan yang diberikan. Lalu itu sebagai konklusi, balik kepada tajuk pembentangan kita hari ini, sosialisme ataupun barbarisme. Seperti mana kita tahu, sumbangan saya, saudara Johan dan saudara Yuva tadi telah menunjukkan bahawa rantauan ini di situasi politik dan ekonomi dia tidak akan menjadi stabil untuk pada tahun-tahun yang akan datang. Buat pertama kalinya, konflik bersenjata sudah berlaku di rantau ini, di antara sebagai contoh di Myanmar dan di Indonesia. Dan kedudukan Asia Tenggara sebagai pertengahan antara dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China telah mempengaruhi secara signifikan keadaan ekonomi dan secara tak langsung keadaan politik. Dan mana-mana hujah ataupun omong-omong kosong yang dibawa oleh ahli-ahli politik arus perdana yang ingin memberikan impian ataupun harapan bahawa sistem ini bakal boleh disambung dan boleh diteruskan lagi untuk pada masa yang akan datang ialah satu hayalan dan tidak boleh dilakukan di dalam konteks kerangka kapitalisme. Sebab itu kami daripada Sosialis Alternatif berujar untuk membawa perspektif ke arah sosialisme dengan membina dan membawa kelas pekerja ke tampuk pemerintahan kerajaan dan menyusun kembali ekonomi di rantauan ini ke arah bukannya motif keuntungan tapi ke arah motif solidariti, kebajikan dan sebagainya. Dan seperti mana kita tahu, pertama kalinya perang antara Rusia dan Ukraine telah terjadi, dan kini prospek untuk perang antara China dan Taiwan pula menjadi persoalan. Sekiranya perang antara China dan Taiwan berlaku, telah menjadi satu lompatan ataupun lompatan kualitatif, iaitu satu fasa yang baru di mana akhirnya kita sudah masuk kepada fasa yang telah menjadi perang dunia ataupun perang global. Seperti mana kita tahu, kebanyakan komoditi-komoditi keperluan asas daripada aspek perubatan, pertanian, makanan, otomotif dan sebagainya datang daripada negara China. Sekiranya negara China mengalami peperangan dan ketidakstabilan dari aspek rantaian bekalan, boleh mengganggu ketenteraman politik dan ekonomi di rantau kita sendiri dan terutama di Malaysia. Oleh itu,
balik kepada sama ada sosialisme ataupun barbarisme, persoalan di tangan anda. Penonton-penonton yang telah mendengar dengan kusyuknya pembentangan ini, kami menjemput untuk anda boleh hubungi kami di laman web ataupun di Facebook Jaringan Solidariti Pekerja dan Sosialis Alternatif Malaysia, juga berada di Instagram Sosialis Alternatif Malaysia. Kami menjual perspektif politik Asia Tenggara yang ditulis oleh kami, dan ini boleh didapatkan dalam bahasa Inggeris. Yang sedia ada, stok yang sedia ada ialah bahasa Inggeris. Untuk bahasa Melayu kami akan maklumkan pada satu tarikh yang akan datang. Dijemputkan untuk mendalami lebih mendalam apa perspektif kami dan memahami secara keseluruhan. Kami menjemput apa-apa perbincangan ataupun persoalan yang datang daripada anda. Sekian, terima kasih.